Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya nak berkongsi tentang topik motivasi. Okay, pernah tak semasa kita belajar di sekolah dulu, kita rasakan satu subjek ni rasa kita tak minat. Contoh macam bahasa Inggeris ni kita rasa susah, kita tak faham, sejarah ni kita tak minat, dia bosan. Jadi perkara ini adalah disebabkan oleh tiada motivasi dalam diri kita. Okay, sebelum tu kita nak tahu apa maksud motivasi. Okay, motivasi ni boleh dimaknakan sebagai satu dorongan atau rangsangan ataupun keinginan berjaya dalam sesuatu perkara. Okay, motivasi ni juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama motivasi intrinsik, iaitu motivasi daripada dalam diri kita sendiri, dalaman, keinginan dalaman. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, iaitu faktor luaran, contoh seperti ganjaran ataupun dikenakan denda. Okey, memandangkan kita berada dalam suasana pandemik atau era pandemik kan, COVID-19, jadi dah tentu ramai antara pelajar kita mengalami masalah tiada motivasi untuk belajar. Jadi apa solusi dia? Okey, antara solusi sebagai seorang guru yang boleh kita lakukan adalah, yang pertama, guru mestilah mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar dan juga ibu bapa dia. Guru perlu menanyakan kepada anak murid ataupun ibu bapa manakah cara ataupun medium yang paling mudah untuk mereka lakukan untuk meneruskan pembelajaran. Sebab seperti kita sedia maklum, murid-murid kita ni datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang senang, ada yang susah. Jadi kita perlu pastikan semua benda tu. Dan guru juga sentiasa perlu berkomunikasi dengan anak murid mereka, minta maklum balas daripada mereka sekiranya ada masalah apa-apa. Jadi semoga benda tu boleh meningkatkan lagi lah motivasi dalam kalangan pelajar. Kreativiti, hasil daripada pembacaan saya mendapati bahawa mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, berpendapat bahawa generasi yang hidup pada abad ke-21 ni perlulah berfikiran kreatif dan juga kritis di samping mempunyai ilmu dalam sains dan teknologi. Okay, di sini menunjukkan bahawa pemikiran kreatif ni sangat dititik beratkan lah untuk melahirkan generasi akan datang, dan kreativiti ni sebenarnya perlu dipupuk sejak kecil lagi. Okay, apa yang dimaksudkan oleh kreativiti ni? Kreativiti ni adalah berasal daripada perkataan barat, iaitu kreativiti, yang membawa maksud keupayaan mencipta ataupun daya cipta. Okay, menurut Go, kefahaman mengenai konsep kreativiti ni adalah sangat penting kepada para pendidik, kerana ia menyediakan satu garis panduan untuk kita merancang. Okay, mereka guru-guru ni perlu melaksanakan satu program latihan khas untuk meningkatkan kreativiti pelajar. Dan terdapat juga satu kajian yang dijalankan oleh Neo dan juga Steinberg pada tahun 2013 untuk menganalisa cara yang digunakan untuk meningkatkan kreativiti 96 orang pelajar di sebuah sekolah di Beijing, China. Okay, dalam kajian ni, para pelajar ni diminta untuk menghasilkan satu hasil seni, iaitu collage. Okay, dan para pelajar ni, pertama pelajar ni diminta untuk dibahagikan kepada 3 kumpulan. Okay, kumpulan pertama adalah kumpulan yang tidak menerima sebarang arahan untuk menghasilkan sesuatu collage yang kreatif. Dan yang kedua, diberi arahan untuk menghasilkan collage yang kreatif. Dan kumpulan yang ketiga pula diajar secara terperinci bagaimana untuk menghasilkan collage yang kreatif. Okay, hasil daripada kajian ini mendapati bahawa kumpulan yang kedua menghasilkan collage yang lebih baik daripada yang pertama, dan kumpulan yang ketiga ni menghasilkan collage yang paling cantik di antara ketiga-ketiga tadi. Okey, dapatan kajian ni menunjukkan bahawa menunjukkan kita bahawa kreativiti pelajar ni perlulah ditingkatkan di dalam bilik darjah melalui arahan-arahan yang diberikan oleh guru kepada para pelajar. Okay, seterusnya topik pengurusan bilik darjah. Menurut KPM, bilik darjah
merujuk kepada satu ruang fizikal yang sebenar berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran secara formal. Guru sama ada mengajar dalam kelas yang konvensional ataupun contemporary abad ke-21 tetap bertanggungjawab secara profesional dalam amalan pengurusan yang berkesan. Dalam konteks pengurusan bilik darjah ini terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Antaranya perancangan yang rapi, pengelolaan yang berkesan, juga mengawal sesi dengan baik, mempunyai hubungan yang positif antara guru dan murid, selain daripada membuat refleksi dan impak. Selain daripada itu, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi corak dan suasana interaksi di dalam bilik darjah, dan boleh juga dikategorikan kepada 3, iaitu fizikal, sosial, emosi dan juga teknikal. Faktor fizikal contohnya seperti susunan meja dan kursi dalam kelas mestilah sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan kepada murid, seperti untuk melakukan aktiviti berkumpulan. Lepas tu faktor sosial pula merujuk kepada inisiatif guru untuk membuat peraturan tertentu di dalam bilik darjah tersebut untuk mengawal seperti peraturan keluar masuk. Seterusnya faktor emosi. Faktor emosi ni merujuk kepada perasaan murid terhadap guru tersebut. Menurut kajian, suasana kelas yang kondusif adalah kebiasaannya diwujudkan oleh guru tersebut. Contohnya seperti guru tu memiliki sifat yang lemah lembut, bertimbang rasa dan tidak memilih kasih. Dan yang terakhir adalah faktor teknikal. Ia merujuk kepada teknik-teknik yang dilakukan oleh guru tersebutlah. Contohnya seperti kemahiran guru, kecekapan guru mengendalikan BBM di dalam kelas. Oleh itu, guru perlulah bijak mainkan peranan sebagai pengurus bilik darjah dalam memastikan ataupun mewujudkan bilik darjah yang kondusif demi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran sehingga ke peringkat optimal. Seterusnya topik interaksi dalam bilik darjah. Apa yang dimaksudkan dengan interaksi? Interaksi adalah satu proses saling bertindak balas ataupun saling mempengaruhi antara satu sama lain. Interaksi dalam bilik darjah ini adalah penting dalam usaha untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Interaksi ini boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah interaksi sehala. Yang kedua, interaksi dua hala. Yang ketiga adalah interaksi pelbagai hala. Kenapa pentingnya interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran ini adalah yang pertama, membolehkan guru memotivasikan pelajar ataupun menarik minat dan perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Contohnya aktiviti soal jawab. Soal jawab ni juga dapat menggerakkan murid-murid supaya berfikir dan seterusnya berinteraksi dengan guru mereka. Di samping itu dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan yang kedua, interaksi ni penting kerana ia adalah merupakan satu proses utama bagi guru untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan dan juga dapat melaksanakan rancangan pengajaran ataupun objektif yang telah dirancang dengan baik. Yang ketiga adalah melalui interaksi dengan bahan pelajaran, guru-guru dapat menyampaikan ilmu kepada murid dengan berkesan dan bertukar maklumat. Contohnya melalui aktiviti perbincangan, guru boleh berkongsi maklumat dengan murid dan murid boleh berbincang dalam kumpulan. Yang ketiga adalah interaksi berkomputer. Ia membolehkan murid-murid untuk memperoleh ilmu ataupun kemahiran yang terkini dan sukar untuk didapati di dalam buku-buku teks ataupun media cetak yang sedia ada. Kesimpulannya di sini, interaksi ini adalah satu pendekatan ataupun strategik yang berkesan kerana segala maklumat dan ilmu hanya
dapat disampaikan kepada murid dengan baik dan berkesan apabila berlakunya interaksi di dalam kelas. Okay, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jumpa lagi. Bye.